Aduh, penatnya siram pokok. Kan seronok kalau ada robot yang boleh bantu kita menyiram pokok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 4 di luar sana. Apa khabar semua? Mari kita teruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 kita pada hari ini dengan tema yang ke-6 dan unit yang ke-17 dengan tajuknya Mudahnya Menyiram. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, standard kandungan yang akan digunakan pada hari ini ialah 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran pula ialah 5.3.2 iaitu memahami dan membina ayat tanya mengikut konteks. Mari kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti dan membina 2 daripada 3 ayat tanya. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid berjaya mengenal pasti dan membina ayat tanya dengan betul. Baiklah murid-murid, cikgu akan menekankan aspek tata bahasa pada hari ini. Kamu boleh membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 halaman 119. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu aktiviti membaca dan mengenal pasti ayat tanya dalam petikan. Baiklah, tajuk petikan yang akan kita baca pada hari ini ialah Mudahnya Menyiram. Mari baca petikan ini bersama-sama dengan cikgu. Boleh ya? Mari kita mulakan. Alif, kawan Zara, berbual-bual dengan ayahnya yang sedang memasang alat pemasa siraman. Baiklah, mari kita teruskan lagi pembacaan kita. Perbualan ini melibatkan 2 orang iaitu Alif dan juga ayahnya. Mari kita baca dialog ini bersama-sama. Ayah sedang buat apa? Ayah sedang memasang alat pemasa siraman. Di manakah ayah hendak memasang alat ini? Tanya Alif. Ayah hendak memasang alat pemasa siraman ini di sebelah paip air penjuru sana. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan lagi pembacaan kita. Mengapakah ayah memasang alat ini? Tanya Alif. Ayah memasang alat ini untuk memudahkan kerja siraman tanaman kita. Jawab ayah. Bagaimanakah alat ini berfungsi, ayah? Alat ini berfungsi secara automatik. Wah, bagusnya alat ini. Kemudian ada tempat kosong. Ayah menjawab, alat ini berfungsi untuk menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Jawab ayah. Mari kita teruskan. Berapa lamakah tempoh siramannya, ayah? Soal Alif. Ayah menjawab, tempoh siramannya ayah tetapkan selama 2 minit sahaja. Alif menyoal lagi. Tapi tidak ditulis di dalam petikan ini. Mari kita lihat dahulu apa jawapan ayah. Alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Apa agak-agaknya soalan yang diajukan oleh Alif ya? Nanti kita akan cuba kenal pasti soalan ini bersama-sama. Baiklah murid-murid, ada dialog lagi. Mari kita teruskan. Tempat kosong. Mari kita cuba lihat jawapan yang telah diberikan oleh ayah. Alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Jawab ayah. Terima kasih ayah kerana memberikan penerangan, kata Alif. Kemudian ayahnya menjawab, sama-sama. Baiklah murid-murid, sewaktu kita membaca petikan ini sebentar tadi, dapat kita kenal pasti beberapa ayat tanya yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, ayah sedang buat apa? Itu merupakan ayat tanya yang pertama. Kemudian mari kita lihat ayat tanya yang kedua. Di manakah ayah hendak memasang alat ini? Kemudian ayat tanya yang ketiga.
Mengapakah ayah memasang alat ini? Wah, bagusnya ayat ini. Kemudian ada tempat kosong dan ada tanda soal. Itu merupakan ayat tanya. Baiklah, ada lagi tak soalan? Mari kita lihat. Berapa lamakah tempoh siramannya, ayah? Itu merupakan soalan alif yang seterusnya. Kemudian mari kita lihat ada tempat kosong dan ada tanda soal di hujungnya. Itu merupakan ayat tanya yang perlu kita lengkapkan dalam dialog alif. Baiklah, di bawahnya juga ada ruangan kosong dan ada tanda soal. Kita akan lengkapkan juga ayat tanya ini sebentar lagi. Dan itu merupakan ayat tanya yang terakhir di dalam dialog ini. Baiklah murid-murid, berikut merupakan 3 dialog yang perlu kita lengkapkan dengan ayat tanya yang betul. Mari kita kenal pasti apa itu ayat tanya. Bagaimana untuk membina ayat tanya? Mari kita teruskan. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Mari dengarkan penerangan cikgu tentang ayat tanya. Ayat tanya mempunyai 2 jenis, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan satu lagi ialah ayat tanya dengan kata tanya. Apa bezanya? Mari kita lihat ayat tanya tanpa kata tanya dahulu. Ayat tanya tanpa kata tanya diucapkan dengan nada suara meninggi. Kesenyapan pada akhir, ada tanda soal dan boleh disertai partikel kah. Mari kita lihat ayat tanya dengan kata tanya pula. Ayat tanya dengan kata tanya mempunyai kata tanya. Boleh hadir di hadapan atau di akhir ayat. Boleh disertai dengan partikel kah. Sama seperti ayat tanya tanpa kata tanya sebentar tadi. Boleh disertai dengan partikel kah. Baiklah murid-murid, kamu akan lebih faham tentang kedua-dua ayat tanya ini melalui contoh yang akan cikgu berikan selepas ini. Mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh bagi ayat tanya tanpa kata tanya. Baiklah, kita lihat ayat yang pertama. Istana raja itu cantik? Soalan kan? Kalau cikgu baca, istana raja itu cantik. Tak seperti soalan itu seperti ayat penyata. Jadi ingat, untuk menuturkan ayat tanya tanpa kata tanya, perlu ada nada ataupun perlu ada intonasi. Baiklah, kita lihat yang kedua. Istana raja itu cantikkah? Ada penekanan pada perkataan cantik. Dia nak tekankan cantik sangat ke istana raja itu. Jadi ditambah partikel kah. Istana raja itu cantikkah? Ataupun dalam penulisan kamu nak tulis dalam buku, cantikkah istana raja itu? Tanda soal. Jangan lupa tanda soal. Ayat tanya mesti ada tanda soal. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat tanya dengan kata tanya pula. Berikut merupakan contoh-contoh ayat tanya dengan kata tanya. Baiklah, yang pertama. Harga barang ini berapa? Yang mana satukah ialah kata tanya? Ya, perkataan berapa untuk mengetahui jumlah ataupun bilangan. Jadi ayat tanya tanpa kata tanya ni melalui tulisan ataupun melalui lisan, kita dah tahu ini ialah ayat tanya sebab ada kata tanya dan ada tanda soal. Baiklah, ayat yang kedua, ayat ini juga merupakan ayat tanya dengan kata tanya. Tadi perkataan berapa ada di belakang. Sekarang kata tanya berapa ada di hadapan. Berapa harga barang ini? Oleh itu murid-murid, kamu perlu ingat, kata tanya boleh hadir di belakang sebelum tanda soal ataupun boleh hadir paling hadapan pada awal ayat. Baiklah, kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini cikgu memasukkan partikel kah dalam kata tanya. Berapakah harga barang ini? Tetapi kamu harus ingat, jika kata tanya berapa ada di belakang, jangan tambah partikel kah. Tapi jika kata tanya ini berada di hadapan ayat, kamu boleh tambah partikel kah.
Baiklah murid-murid, kita akan membina ayat tanya dengan betul. Baiklah murid-murid, untuk membina ayat tanya, kita harus melihat lebih dahulu jawapan yang telah diberikan. Kerana melalui jawapan tersebut, barulah kita tahu kehendak soalan yang perlu kita bina. Baiklah, kita lihat jawapan ayah Alif. Alat ini berfungsi dengan cara menyemburkan air mengikut masa yang telah kita tetapkan. Oleh itu murid-murid, apabila kita ingin mengetahui cara, kita harus menggunakan kata tanya bagaimana. Oleh itu, ayat yang boleh dibina oleh Alif, wah, bagusnya alat ini. Bagaimana cara alat ini berfungsi? Tanda soal. Boleh murid-murid? Baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan yang kedua yang boleh kita bina. Jawapan yang diberikan oleh ayah ialah alat ini akan menyiram tanaman sebanyak 2 kali sehari. Apakah maklumat penting yang terdapat di dalam jawapan ayah? Tanaman ini disiram sebanyak 2 kali sehari. Bermaksud bilangan ataupun jumlah. Apabila berkaitan dengan jumlah, kita bolehlah menggunakan kata tanya berapa. Berapa kalikah alat ini akan menyiram tanaman? Tanda soal. Barulah jadi ayat tanya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat tanya ketiga yang boleh kita bina. Kita lihat jawapan ayah Alif terlebih dahulu. Alat siraman ini akan mula menyiram tanaman kita pada pukul 8 pagi dan 7 malam. Jawapan ayah Alif ini berkaitan dengan masa 8 pagi dan 7 malam. Apakah kata tanya yang boleh digunakan? Bila. Kata tanya bila kita akan gunakan untuk bertanyakan tentang masa ataupun tarikh. Baiklah, mari kita lihat ayat tanya yang boleh dibina. Bilakah alat ini akan mula menyiram tanaman? Tanda soal. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya melengkapkan ketiga-tiga ayat ini dengan menggunakan ayat tanya yang betul. Cikgu ada menyediakan latihan kepada kamu. Di dalam perbincangan kita sebentar tadi, cikgu telah membina ayat tanya dengan kata tanya bagi melengkapkan dialog Alif. Di dalam latihan yang telah cikgu sediakan ini, kamu harus melengkapkan dialog Alif dengan menggunakan ayat tanya tanpa kata tanya. Lengkapkan latihan yang telah diberikan ini dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu. Sekian dahulu perkongsian cikgu pada kali ini. Sebelum cikgu mengundur diri, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya bagi mendapatkan notifikasi video-video cikgu yang baharu. Semoga kita berjumpa lagi. Bye!